Bertemu kembali dalam Buletin Awani baik bagi membantu petugas barisan hadapan kita yang menghadapi cabaran dalam memerangi wabak COVID-19 setiap hari. Setiap lapisan rakyat Malaysia tampil untuk memberikan bantuan ataupun sumbangan dalam kapasiti apa saja yang mereka mampu. Ada yang memberikan bantuan atau alat perlindungan diri PPE, ada yang memberikan makanan, malah ada juga yang memberikan wang dan sebagainya. Dan satu lagi entiti yang tampil untuk membantu frontliners kita adalah Persekutuan Pengakap Malaysia. Dan saya ke udara sekarang menerusi Skype secara langsung adalah saudara Jurais Abdullah. Beliau adalah pengerusi Majlis Pengakap Kelana Negara. Assalamualaikum Jurais. Pertama sekali kita faham Persekutuan Pengakap menghasilkan face shield ataupun topeng perisai muka yang telah pun diberikan kepada puluhan jika tak ratusan hospital di selatan negara. Berapa unit topeng perisai muka ataupun face shield yang telah dihasilkan dan diberikan secara percuma kepada hospital setakat ini oleh pasukan pengakap? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam kakak. Terima kasih kepada Esok Awani kerana sudi untuk menemu ramah berkenaan dengan projek Face Shield Heroes daripada Pengakap Kelana Malaysia melalui Persekutuan Pengakap Malaysia. Baik, untuk pengetahuan semua, sehingga 19 April 2020, sebanyak 96,496 unit face shield yang telah kita edarkan kepada seluruh Malaysia melalui institusi kesihatan, melalui pusat kuarantin, hospital, klinik kesihatan, pejabat kesihatan daerah maupun pejabat kesihatan negeri di seluruh Malaysia. Lebih 96,000 unit semuanya dihasilkan sendiri oleh ahli-ahli pengakap di selatan negara? Ya, betul. Kita dah hasilkan 96,000 ini dihasilkan oleh Pengakap Kelana melalui DIY, iaitu pembuatan sendiri yang mengurangkan kos, dan facial ini digunakan pakai buang dan memudahkan untuk frontliners kita yang berada di barisan hadapan untuk melaksanakan kewajipan mereka menangani wabak COVID-19 ini. Jurais, di saat bekalan PPE dan malah bahan untuk membuat PPE masih kekurangan di selatan negara dan malah juga di dunia, bagaimana pasukan pengangkat memperoleh bahan untuk menghasilkan begitu banyak face shield? So far, Alhamdulillah, berkenaan dengan bahan yang kami cari di seratan Malaysia, kita setiap negeri ada mempunyai PIC ataupun kepala-kepala untuk melaksanakan projek ini. Dan yang mengetuai untuk projek ini adalah setiap negeri ada pengerusi Majlis Pengakap Kelana Negeri. Maka pengerusi ini akan mencari bahan-bahan di setiap negeri. Sebagai contoh, saya bagi di Selangor, kita ada suppliers yang boleh memberikan bahan yang banyak, contoh macam span. Dan kedai-kedai itu kita beli mengambil di kilang seperti PVC untuk kita keluarkan dan kita buat mengikut kehendak dan keperluan hospital itu. Kita faham PPE ini dan bukan saja face shield tetapi juga topeng muka dan gaun dan sebagainya, semua perlu menepati piawaian yang agak ketat kerana ianya perlu kalis kuman dan kalis bakteria dan juga virus. Dan memandangkan face shield ini dihasilkan di rumah oleh ahli pengakap, bagaimana Jurais dan pasukan memastikan kualitinya itu menepati piawaian yang digunakan oleh petugas kesihatan di barisan hadapan? Okey, sebenarnya apa yang kami buat adalah kami dah keluarkan satu SOP ataupun prosedur untuk kita keluarkan, untuk kita buat face shield ini untuk diberi kepada KKM ataupun institusi kesihatan. Dan setiap face shield yang dibuat di rumah, kita akan kumpul dan kita akan disinfekkan barang-barang untuk kita hantar dan kita akan sealkan dalam kotak dan kita hantar ke hospital-hospital yang memerlukan. Itu antara salah satu inisiatif yang kami laksanakan, dan setiap apa yang kami lakukan ini memang mengikut SOP yang telah dikeluarkan oleh KKM, dan program ini juga kita telah berkolaborasi bersama dengan Majlis Belia Malaysia. Jadinya untuk menyenangkan pergerakan kami ke hospital-hospital, jadi kita menggunakan SOP yang telah dikeluarkan oleh Majlis Belia Malaysia. Kesukaran untuk memperolehi bahan-bahan PPE ini juga menyebabkan mungkin harga sesetengah bahan ini menjadi mahal. Adakah Persekutuan Pengakap menggunakan dana sendiri untuk memperoleh bahan yang diperlukan daripada pembekal seperti yang Jurais sebut sebentar tadi? Ya. Okey, sebenarnya apa yang kami buat adalah melalui dana orang awam. Dana orang awam yang lebih banyak. Persekutuan Pengakap Malaysia ada membantu, Majlis Belia Malaysia ada yang membantu, yang memberikan dana, dan ada juga antara ahli-ahli korporat, syarikat-syarikat besar maupun orang awam sendiri dan ahli pengakap Kelana itu sendiri yang berumur 18 hingga 26, pemimpin pengakap yang berumur atas daripada 27 tahun yang menyumbang kewangan mereka untuk kita laksanakan projek ini. Dan majoritinya hampir 100,000 dan Alhamdulillah kita dah dapat hasilkan 96,000 dan kita punya target adalah 102,000 unit face shield bersamaan dengan 102 tahun
penubuhan pengakap kelana dunia 1918 2020. Berapa ramai pengakap yang kini mahir menghasilkan face shield ini dan berapa face shield yang boleh dihasilkan dalam masa sehari? Okey. Untuk penglibatan pengakap seramai 600 orang di seluruh Malaysia, dan setiap hari kita tidak menentu. Dia ada graf, ada graf yang naik dan ada graf yang turun. Dan setiap hari kita pernah menghasilkan paling banyak satu hari kita dah hasilkan dan edarkan kepada seluruh Malaysia mengikut negeri masing-masing sebanyak 10,000. Ada satu hari itu memang kita hasilkan 10,000 dan kita edarkan. Dan paling sikit kita edarkan hari pertama lah 150. Itu daripada negeri Pahang. Pertama, sebab pertama kalinya kami edarkan pada 27 Mac. Dan Alhamdulillah 19 April masih lagi memang banyak untuk kita keluarkan dan insya-Allah mencecah 100,000. Dan difahamkan pasukan pengakap yang mungkin di satu-satu negeri mereka menghasilkan face shield ini dan mungkin dihantar ke hospital-hospital di negeri lain, rentas negeri, mungkin ke Johor, Perak ataupun sebagainya. Mengapa begini? Okey, untuk pengetahuan di beberapa negeri, contoh macam di Kelantan, mereka ada target yang mana mereka ingin membuat 20,000. Jadi disebabkan lambatkan face shield dan juga lambatkan duit yang diberikan oleh orang ramai, syarikat-syarikat korporat, NGO dan sebagainya. Inilah yang menyebabkan kita nak menunjukkan persaudaraan antara kita, saling bantu-membantu untuk negeri-negeri yang terdekat, sempadan negeri. Dan kita akan hantar kepada sempadan negeri dan negeri pengakap kelana di negeri Terengganu itu akan ambil face shield itu, akan berikan kepada hospital yang memerlukan. Itu antara salah satu inisiatif yang kami gunakan untuk mengeratkan lebih hubungan antara pengakap kelana dan menjaga social distance yang dikekalkan, yang diarahkan oleh KKM untuk mengelakkan wabak COVID-19 ini. Jurais, jika ada orang awam di luar sana yang mahu membantu, menyokong ataupun memberikan dana dan sebagainya, membantu pihak pengakap untuk dalam inisiatif yang agak bagus ini, bagaimana mereka boleh membantu? Okey, untuk membantu mudah saja, boleh layari Majlis Pengakap Kelana Negara melalui Facebook dan juga Instagram, IG Pengakap Kelana Negara ataupun telefon saya sendiri di 019-347-3960. Dan saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menyumbang dan frontliners dan juga pembantu dan sukarelawan pengakap kelana yang menghasilkan hampir 100,000 face shield ini. Dan untuk pengetahuan semua juga, kita juga pengakap kelana melaksanakan beberapa inisiatif lain selepas face shield ini telah menjadi satu fokus kita orang, dan kita orang ada pelaksanaan inisiatif lain seperti pelaksanaan PPE, gown, penutup muka, penutup kaki, dan kita juga telah mengedarkan face mask yang telah berkolaborasi dengan relawan Majlis Belia Malaysia mendapat 10,000 face mask daripada kedutaan dan kita agihkan kepada orang ramai. Dan pengakap kelana ini berkolaborasi dengan Majlis Belia Malaysia melalui relawan NBN. Jurais, saya sekali mungkin untuk soalan terakhir saya mahu beralih sedikit topik kerana kita lihat sekarang ni kita selalu bercakap berkenaan dengan normal baru, iaitu aktiviti dan rutin harian kita perlu diubah kerana Perintah Kawalan Pergerakan, perlu masih lagi mengasingkan diri dan mengamalkan penjarakan sosial. Pengakap sudah tentu aktivitinya banyak berorientasikan physical activities. Bagaimana pengakap di serata Malaysia menyesuaikan diri dengan norma baru setakat ini, masih melakukan aktiviti mereka dengan rancak tanpa boleh berjumpa secara fizikal? Ya. Untuk aktiviti yang fizikal ini, kita memang menghadkanlah pergerakan untuk berjumpa dengan orang ramai. Tapi Alhamdulillah, pengakap kelana kita ini masih mematuhi arahan KKM dan masih mengeluarkan tenaga mereka untuk membantu frontliners dengan cara berada di rumah, dan bahan itu kita akan hantar satu ke satu rumah melalui PIC yang saya sebutkan tadi. Dan Alhamdulillah, perkara ini memberikan satu impak yang positif kepada Persekutuan Pengakap Malaysia. Ini yang menunjukkan kita sebagai pengakap, kita ada satu moto yang mana pengakap kelana ini berkhidmat walau apa pun yang terjadi. Berkhidmat mungkin dari segi perbuatan, dari segi fikiran ataupun hati itu sendiri. Terima kasih Jurais Abdullah, Pengerusi Majlis Pengakap Kelana Negara.